Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram Cik Ponti. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik anda jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Ikutilah kisah seramku ini. Kisah ini berlaku dalam tahun 86. Masa itu saya baru berumur 22 tahun. Walau masih muda, tapi saya dah terdedah dengan kehidupan hutan sejak dari kecil lagi. Masa kecil, sering ikut mak pergi memancing di sungai yang berhampiran dengan rumah, bukan dekat dalam jarak 2 km. Juga bertemankan joran buluh aja. Dulu-dulu nak tiba ke sungai, kena lalui hutan kecil. Bukan macam sekarang, jalan dah terbentang hingga ke tebing sungai. Kena redah belukar, semak samun dan hutan kecil, berjalan kaki aja. Semua tu dah jadi kenangan dan banyak kisah juga yang dialami masa itu. Berbalik pada kisah Cik Ponti ni, hari tu macam biasa saya ke sungai untuk memasak umpan pada tajur dan rawai saya. Kawasan saya ni asalnya dimiliki oleh pak saudara saya. Saya ikut dia selepas saya habis SPM. Tahun 85, dia tak dapat teruskan lagi kerana uzur. Jadi semuanya dia serah pada saya untuk saya teruskan menjadi nelayan sungai. Jam 5 petang selepas asar, saya turun ke sungai berbekalkan umpan anak ikan putih dan sepat untuk dijadikan umpan rawai dan tajur. Umpan ni dah dicari sebelah pagi dengan menjala di kawasan sungai kecil berdekatan berhampiran rumah. Dari rumah ke tempat perahu ditambat agak jauh jugalah, dalam 5 km. Dari pengkalan perahu ditambat, saya berkayuh menghila sungai dalam 2 km untuk ke tempat rawai dan tajur. Hari tu turun agak awal kerana waktu tu bulan terbit awal. Dalam jam 6.30 bulan dah muncul. Istilah orang sungai dipanggil bulan terang. Biasanya kalau masa bulan terang, ikan baung akan makan umpan awal. Tak tahu kenapa. Mungkin itu dah jadi habitan mereka barangkali. Masa tu saya ada 15 utas rawai dan setiap utas ada 7 dan 9 mata serta 80 batang tajur. Ambil masa 11 hingga 2 jam lebih untuk pasang semua umpan tu. Siap semua umpan dipasang, saya berkayuh semula untuk balik. Kali ni kena mudik dah ke hulu. Bukan mudah kerana kena menongkak arus berbanding masa datang tadi. Hari tu memang nasib baik. Masa nak balik, rawai pertama saya dah sangkut seekor ikan baung. Agak besar juga, lebih dari 1 kilo beratnya. Memang jadi kebiasaan, ikan yang makan umpan awal saya bawa balik dan suruh mak saya masak. Betapa manisnya rasa ikan tersebut. Dimasak dan asam, cepu dan cili. Kemudian dibiarkan 3 ke 4 jam baru dimakan. Sebelah malamnya macam biasa, lepas isyak saya memang keluar pergi melepak dengan kawan-kawan. Orang muda biasalah, aktiviti melepak tu dah jadi kemestian.
Tapi walau melepak, masing-masing tahu jaga diri. Tak buat hal yang bukan-bukan. Alhamdulillah. 11 malam, saya balik rumah ambil lampu picit dan parang. Lepas tu bagi tahu mak saya nak ke sungai. Mak okey aja. Kerana dia tahu kalau dilarang pun saya tetap akan pergi. Saya anak bongsu dan memang tinggal dengan mak di kampung. Antara sebab saya tidak berhijrah kerja ke tempat lain adalah saya memang tak sanggup nak tinggal emak sendirian di kampung. Sampai di pangkalan, saya simpan motor dan turun ke sungai, berbekalkan parang dan lampu soloh. Baru berkayuh dalam 200 meter dari kejauhan, terlihat cahaya lampu berderau darah. Dalam hati berkata-kata, siapa pula turun ke sungai tengah malam buta-buta ni? Namun, teruskan juga berkayuh perlahan-lahan. Lampu memang saya tak pasang, hanya bergerak berpandukan cahaya bulan yang agak terang. Lama kelamaan saya semakin menghampiri dan nampak sebuah bot yang dinaiki oleh 3 orang yang sedang menjuluh udang. Mereka tu tak perasan saya sebab saya tak berlampu. Tiba berhampiran saya menyapa, terperanjat masing-masing. Tengok saya sendirian di tengah malam dalam sungai tu. Mungkin asing bagi mereka tapi biasa bagi saya. Apapun, kami saling mengenali dan setelah itu masing-masing meneruskan perjalanan. Tiba di rawai pertama, saya angkat dan begitulah seterusnya. Yang mana tiada umpan, saya gantikan dengan yang baru. Begitulah hingga habis semua saya lihat. Alhamdulillah, malam tu dapat 4 ekor baung kuning. Spesies baung yang paling sedap. Sesudah tu, baung saya simpan dalam sangkar dan saya naik ke pondok. Nak balik malas sebab dah jam 1 pagi. Sebab kalau balik esok nak kena datang lagi untuk tengok rawai dan tajur ni. Di hadapan pondok saya tu ada sebuah lagi pondok tapi di seberang sungai sana dan agak ke hilir sikit. Biasanya pondok tu memang ada orang kerana dia dan pasang belat dekat kuala sungai kecil yang bercantum dengan sungai tempat saya tu. Tapi entah kenapa malam tu tiada seorang pun yang ada di sana. Hati saya rasa was-was juga. Tapi saya nekat sebab malas nak ulang alik. Bukan dekat nak kayuh perahu untuk balik tu. Naik ke pondok, saya nyalakan pelita ayam. Memang ada pelita dalam pondok tu. Serta minyak tanah semuanya tersedia. Saya kemas lebih kurang dan bersedia untuk tidur. Lampu picit dan parang saya letak di sisi. Pondok sungai ni simple aja. Dinding dari kulit kayu dan atap daun rubia. Pintu ada tapi tiada daun pintu je. Baru aja terlayang nak terlelap, tiba-tiba bunyi desir angin yang agak kuat dari belakang pondok. Bahagian belakang tu banyak pokok-pokok besar. Ada yang sampai 4 pemeluk. Sekarang dah tak ada. Habis ditebang oleh orang yang dapat lesen membalak. Saya pandang keluar ke arah sungai. Tiada nampak kelibat pokok bergoyang ditiup angin. Okey aja. Saya tak suluh pasal cahaya bulan ada dan pemandangan agak jelas. Dalam hati dah mula rasa lain. Macam namun berkata-kata agaknya hanya perasaan saya baring semula. Tak lama kemudian, bermula episod yang memang saya tidak ingini. Bunyi suara mengilai sayup-sayup di atas pokok. Hati berkata bunyi musang ke? Tapi setelah saya amati, saya pasti itu bukan bunyi suara musang. Itu bunyi suara Cik Ponti. Bunyi suara musang agak kasar dan tiada bernada berbanding suara Cik Ponti. Yang halus tapi menyeramkan. Bunyi suara orang seakan menangis, sedih, mendayu-dayu. Semakin lama bunyi semakin kuat dan semakin hampir rasanya tak sampai 20 meter dari pondok saya tu. Saat tu hati dah tak keruan nak turun ke perahu atau nak tunggu. Kalau turun ke perahu nak kena berkayuh balik. Mampu ke berbuat begitu? Andai dia muncul, maunya saya terjun ke dalam air. Dan dalam air pun tak tahu apa yang ada menanti. Dan saya tekad tunggu aja. Nak jadi apa pun jadilah. Pelita ayam saya padamkan. Parang dah saya cabut dari sarungnya.
Lampu picit siap di tangan dan saya selubung diri saya dengan surat khabar serta kotak-kotak yang saya buat pelapik untuk tidur. Bersama desir angin yang menghembus, pondok bersama bunyi mengilai yang merdu tapi menyeramkan. Saya menanti apa yang bakal terjadi. Orang tua ada perasan. Orang tua ada berpesan. Kalau bertembung dengan makhluk gaib yang jahat ni, tikam sekali tubuhnya, hanya sekali, dan saya bersedia berbuat begitu. Bukan kerana berani, tapi kerana terpaksa dalam keterpaksaan yang tak mampu diucap. Berbagai surah dibaca apa aja yang terlintas di kepala sambil mendiamkan diri menanti apa yang bakal terjadi. Agak lama juga Cik Ponti ni menyakat saya dekat 3 jam juga dan hanya berakhir apabila terdengar sayup-sayup suara orang mengaji dari masjid. Bila suasana rasa agak tenang, saya capai parang dan lampu picit, terus masuk ke perahu dan terus berkayuh balik. Masa tu dah jam 5 pagi agaknya. Ikan bau yang saya simpan dalam sangkar saya tinggalkan. Tak sempat nak ambil dan punyalah laju saya mendayung. Masa yang saya ambil untuk kemudik biasanya sejam. Dah jadi 40 minit untuk tiba ke pangkalan. Tiba ke rumah, terus mandi dan solat. Lepas tu terus sambung tidur. Inilah kisah seram yang dapat aku kongsikan. Kisah ni sebenarnya adalah kisah yang terlalu panjang. Jadi aku singkatkan kisah ni. Jadi cukuplah setakat itu kisah seramku. Jikalau anda suka dengan cerita seram ini, bolehlah anda subscribe, share, like dan juga komen supaya anda akan dapat kisah-kisah yang baru daripadaku. Terima kasih mendengar dan Assalamualaikum. Bye. Selamat berjumpa lagi.